Dan sedikit makan itu satu ibadah. Berfikir itu setengah ibadah. Dan sedikit makan itu ia sedikit makan satu ibadah. Ini sambungan berkaitan dengan pembicaraan bab yang pertama daripada 10 bab, pada membicarakan 10 sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak. Di bab yang pertama pada menyatakan syarahut ta'am, sangat loba atas makanan, sangat loba atas makanan ini hati. Dahulu kita membicarakan pelihara 7 anggota, di antaranya pelihara perut daripada makan makanan yang haram dan yang syubhat. Itu hak zahir. Ini hak hati. Hak zahir, kita kena jaga makan minum kita daripada makan minum yang haram dan yang syubhat. Hak tu hak zahir pekah. Hak ni nak cerita pula ni hak batin, hak hati. Jadi di antara sifat kecelaan adalah loba atas makanan. Kemudian antara nak jaga hak zahir, nak jaga hak hati, dia berkait. Tak boleh cerah tangga antara jaga hak zahir dan juga jaga hak hati. Nak jaga zahir saja, hati tak cara, tak jadi. Nak jaga hati saja, hak zahir tak cara pula, tak jadi. Sebab itulah nak lengkap agama kena lengkap syariat zahir dan syariat batin, syariat hati. Dia tak boleh nak pilih-pilih. Bukan antara zahir dengan hati ni berkait. Contoh nak pelihara perut kita, tu kita tahu zahir, daripada makan makanan yang haram dan syubhat. Nak jaga ni dia kena mari sinilah pula ni. Jangan hati kita loba atas makanan. Dan loba atas makanan ni tak dah nak jaga dah lah. Kira sedap aje, kira suka je. Pakat makan. Dah kira macam mana tu? Halal ke tidak? Syubhat ke tidak? Halal. Yakin halal. Kemudian kena pelihara pula daripada bersangatan kenyang. Tapi apabila loba atas makanan, dimakan sungguh dah lah. Kadang ini kaitan antara kita bicara terdahulu pelihara 7 anggota zahir. Tapi pengarang sudah menyatakan bahawa tidak akan sempurna nak memelihara anggota zahir, melainkan kita memelihara hak bab hati. Kemudian kita nak melihara bab hati saja tak boleh, sebab kalau kok zahir tak pelihara, hati nak pelihara ke mana? Sebab kalau kira-kira kita wajib lah ke tu, hak zahir pun kita wajib jaga, hak hati pun kita wajib jaga, wajib kena pelihara. Tetapi kalau kira jaga pelihara hak zahir lebih mudah. Jaga pelihara hak anggota zahir hak 7 tu, termasuk perut, tu lebih mudah nak banding dengan nak pelihara hati. Pelihara hati dengan makna bersihkan hati daripada sifat kecelaan, hiasi hati dengan sifat kepujian. Itu lebih sukar. Sama-samalah juga kita nak semayang, nak puasa, kira mudah lah. Nak semayang, nak puasa, kira mudah, hak zahir. Tapi ikhlas, syukur, sabar, redha, tawakul, itu payah nak banding dengan hak semayang, puasa, zakat, haji. Mana hak hati tu lebih sukar nak banding dengan hak zahir. Tapi dua-dua ni tak ada cerah tangga. Ingat baik ni. Kita agama yang melengkapi Islam, iman dan ihsan. Jangan pecah bahagian agama ni. Antara syariat zahir dengan syariat batin hati tidak boleh cerah tangga antara dua ni. Tetapi kita kena ingatlah, kita nak bina syariat zahir, kita nak bina syariat hati batin, kena bina atas akidah pegangan. Itu nombor 1. Bab akidah, usuluddin, itu nombor 1.
Sebab tanpa akidah, tanpa usuluddin tidak akan terbina syariat zahir dan tidak akan terbina syariat hati. Walaupun nampak macam kita buat syariat zahir, walaupun nampak macam kita bicara berkaitan dengan syariat batin, tetapi tidak akan terbina tanpa ada usuluddin, tanpa agama iaitu pegangan. Kemudian ni nak bina pula dengan syariat zahir dan batin. Sekarang nak bicara bab syariat batin hati. Jadi nak bicara bab sifat kecelaan syarahut ta'am. Dulu kita bicara berkaitan dengan pelihara perut daripada makan, minum, makanan dan minuman yang haram dan yang syubhat. Kemudian berkaitan dengan sifat kecelaan loba atas makanan. Dia menjadi asal punca segala kejahatan. Bila kita loba atas makanan, kemudian nak dapat makanan tersebut, dia kena ada regu dia, dia kena ada harta. Maka timbul pula loba kasih akan harta. Itu kecelaan pula. Kemudian nak dapat harta ni payah, melainkan kita kena ada kemegahan, ada kedudukan, ada ketinggian. Pergi pula kepada loba kasih, ingin kepada kemegahan. Itu sifat kecelaan yang lain pula. Bila dapat je harta, dapat je kemegahan, timbul pula riak, takabur pula. Nak dapat pula kemegahan, nak dapat pula harta, kadang-kadang berseteru di antara satu sama lain. Dah bila loba ni, loba kepada harta, kasih kepada harta, kasih kepada kemegahan, dan hati ni nak sangat, jadi tak jaga dalam hukum hakamnya. Tak jaga hukum hakam ni timbul macam-macam ni. Timbul berseteru, berebut, berlawang, timbul pula hasad dengki di antara satu sama lain. Naik je, dapat je lebih harta dan kemegahan daripada orang lain, timbul pula takabur. Tapi asalnya mari daripada mana? Mari daripada loba atas makanan. Hati kita kira mikir hal makan je. Hati kita duduk cerita hal makan je. Dia bila hati itu duduk loba atas makanan, mulut gitulah juga. Bagaimana? Sebab hak keluar mulut mari daripada hati. Az-zahir yadullu 'alal batin. Hak zahir itu menunjukkan hak dalam. Kalau dalam tu loba atas makanan, kau zahir pun nampaklah cakapan pun kira makan. Makan je kiranya. Ni ada ni. Jadi daripada loba atas makanan timbul pula kebinasaan, kejahatan-kejahatan yang lain. Kerana loba atas makanan ni lah, ni timbul kejahatan yang lain, yang mana kesemua tu termasuk loba atas makanan mari daripada perut. Ni hak masuk dalam perut. Sebab itulah Nabi SAW membesarkan pekerjaan lapar. Pekerjaan lapar. Sebab apabila loba atas makanan, kita pun nak mujahadah, nak mengurangkan loba atas makanan dengan lapar. Dengan lapar, dengan ibadah puasa lah kita kata. Kalau dah ibadah puasa pun kita mengurangkan makan minum kita. Tapi hak besarnya nak nak supaya kurang loba atas makanan, hak besarnya adalah puasa lah. Bukan lapar gitu dah. Hak besarnya adalah puasa. Kalau dak puasa pun sekurang-kurangnya kita mengurangkan hak makanan kita tu. Sebab apa? Sebab kita nak mengurangkan hati kita ni loba atas makanan. Dah kita duduk kira ikut nafsu je. Duduk kira makan je atas nafsu. Kemudian apabila kita nak mengurangkan, nak hilangkan sifat loba atas makanan ni, dia kena lapar lah. Dia kena lapar. Sebab tu Nabi SAW membesarkan, mementingkan akan pekerjaan lapar. Sebagian didatangkan dua hadis yang terdahulu. Hadis yang pertama, tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah daripada lapar dan dahaga. Mana tak ada pekerjaan Tuhan kasih selain daripada lapar dan dahaga. Kemudian Nabi SAW bersabda pula,
penghulu segala pekerjaan itu adalah lapar. Ni cerita bab lapar. Yang mana dalam kitab Syairus Salikin dia panjang bicara bab kelebihan lapar tu sendiri, panjang dia bicara. Dalam kitab kita ni taklah panjang mana, tapi lengkaplah dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi nak cerita pula hak Nabi ni membesarkan akan pekerjaan lapar. Mana apa ni? Nak mengurangkan bersangatan kenyang. Sebab kita terdahulu pelihara perut daripada makan daripada makanan yang haram, yang syubhah, dan nak mulai perut daripada bersangatan kenyang. Dulu daripada bersangatan kenyang. Hak tu hak perut. Kemudian daripada bersangatan kenyang tu lah, nak boleh ada bersangatan kenyang, pergi kepada lapar. Lapar ni kodoh-kodoh dah lah. Kita kodoh orang awam ni peringkat mana, peringkat pertengahan, peringkat mana. Tu dia kena ada tadrij dia panggil. Dia kena ada latihan lah, beransur-ansur sedikit demi sedikit. Dalam dia akan ceritalah hak peringkat lapar tu sendiri. Tapi nak cerita dulu berkaitan dengan lebihnya Tuhan Nabi SAW besar pekerjaan lapar. Dan sabda Nabi SAW nak cerita hak Nabi besar akan pekerjaan lapar. Al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'ami hiyal ibadatu. Artinya berfikir itu setengah ibadah, dan sedikit makan itu sedikit makan satu ibadah. Berfikir setengah ibadah. Sedikitkan makan itu satu ibadah. Yang mana kita maklum berfikir adalah satu ibadah yang besar. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanah. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berfikir satu saat, berfikir satu detik terlebih baik daripada berbuat ibadah 1 tahun. Besar berfikir ni. Tetapi berfikir tu setengah ibadah. Sedikit makan tu satu ibadah. Sama-sama besar ni. Bukan hadis di bawah tu kan. Dan sabda Nabi SAW, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkura. Tengok tu. Yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah, yang lebih lama kamu lapar dan berfikir. Tengok ni. Berfikir itu besar kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berfikir itu besar kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan lapar, dengan sedikit makan tu lebih sedikit makan lagi. Sebab berfikir setengah ibadah, sedikit makan satu ibadah. Yang mana ayat Quran banyak menceritakan kelebihan berfikir. Macam ayat wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Surah apa ya? Ayat tu ayat belah depan ni. Belah awal. Belah awal surah. Innal ladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surah apa? Coba. Tak tahu. Tapi nak cerita ayat tu menceritakan kelebihan orang yang berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan berfikir mereka itu pada kejadian langit dan bumi. Berfikir. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka
faqina azabannar. Semua Tuhan jadikan tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang saja. Semuanya ada hikmah di belakang. Semuanya ada hikmah di belakang. Sebab itulah kalau kita bicara berkaitan dengan sifat redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, sifat mahmudah yang ke-9. Kenapa kau kita wajib redha dengan sekalian qada Allah Subhanahu wa taala, termasuk qada yang jahat. Qada jahat pun kita wajib redha juga. Kenapa kita wajib redha? Wajib redha kerana itu semua adalah qada Allah. Kemudian qada Allah kesemuanya tidak sia-sia. Ni. Adapun perkara jahat tu dari sudut seseorang yang memilih dan seseorang yang melakukan, haram kita redha, wajib kita benci. Tengah letak molek lah. Tetapi pembicaraan redha dengan qada Allahnya pergi kepada kenapa kau kita wajib redha pada sekalian qada Allah, termasuk qada jahat. Kerana kesemua kejadian Allah tidak ada yang sia-sia, kesemuanya ada hikmah di belakang. Maka didatangkan kisah dalam surah Al-Kahfi, kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dia datangkan kisah tu. Mana kesemua yang Tuhan lakukan ada hikmah. Tapi kita ingat baik pula. Jangan kita menafikan syariat. Syariat kena kira pula situ. Tapi di sebalik apa yang berlaku, termasuklah perkara yang berlaku yang menyalahi syariat, semua je ada hikmah. Kita wajib redha. Tapi nak redha tu kena letak molek tu. Salah letak, punah ranah kita. Pada ni. Ni kena apa ni? Kena satu kena perhalusi. Sebab kadang-kadang kita tak kemah antara 3 bahagian agama, Islam, iman, ihsan tu kita tak kemah. Bila tak kemah tu jadi masalah. Jadi akhirnya dia akan jadi macam belik, macam payah, jadi macam pening. Sebab apa? Sebab dia tak, kita kadang tak letak molek. Pegangan macam mana, syariat zahir macam mana, syariat batin macam mana. Hak pegangan kitanya baik jahat qada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kita juganya kita wajib isbatkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan hamba tu tetap qada Allah Subhanahu wa taala yang lagi. Kemudian sampai masa pergi kepada redha dengan qada, kena letak 2 tadilah. Dari sudut perkara yang berlaku termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat, dari sudut, dari segi, oleh dia panggil apa? Dari aspek dari sudut dan kita dia kata dari pihak, 2 pihak dia kata. Kita pihak-pihak ni tak kita. Yang ni satu pihak, ni satu pihak. Kalau kita kata sudut yang berbeza, dari segi yang berbeza, dari sudut, dari segi perkara jahat ni qada Allah, siapa kita? Kita wajib kena redha, kena terima. Kenapa kena redha, kena terima? Sebab semua kejadian Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada Tuhan jadikan hak situ, tidak ada. Semuanya ada hikmah di belakang. Termasuk perkara yang zahirnya, perkara yang jahat. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah wajib kita isbatkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Jadi berlakunya perbuatan kufur dan maksiat adalah pilihan hamba tersebut, usaha hamba tersebut. Dari sudut tu haram kita redha, wajib kita kena cegah perkara yang maksiat, wajib kita cegah. Itu syariat zahir. Ada ni. Tapi nak letak tu nak letak. Cuma nak ceritanya, kenapa kita wajib redha dengan sekian qada Allah termasuk perkara jahat? Sebab Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi nak keluar Rabbana ma khalaqta hadza batila ni, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, berfikir. Tu berfikir tu besar tu. Bila kita berfikir, barulah kita keluar
di lidah kitanya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Anak ceritanya besarnya berfikir. Berfikir pada perkara agama cukup besar. Terutama sekalinya kita orang dalam belajar. Kita orang dalam belajar ni lagilah besar kita berfikir berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Berfikir kepada amal ibadah yang kita lakukan tu besar. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanah. Berfikir satu saat tu detik lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tapi dalam hadis ni berfikir setengah ibadah. Sedikit makan sedikit makan satu ibadah. Tapi dua-dua besar ke tak? Besar sebab hadis di bawah tu afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkura. Hadis bawah tu. Maknanya bukan kata berfikir itu satu perkara kecil, bukan. Tapi besar lagi sedikit makan tu. Ada besar lagi sedikit makan. Yelah kita kalau kita belajar dalam pembagian ilmu agama, memang kita kena banyak berfikir, banyak ambil pengajaran, ambil pengiktibaran, ambil faham molek. Tambahan pula kita mari daripada selama-selama ni kita hanya fikir kehidupan sahaja. Kita nak fikir kehidupan sahaja. Bila kita nak balik pada fikir agama, letak molek tu. Kemudian nak fikir agama ni berlandaskan kepada ilmu. Jangan duk fikir gitu, ilmu tak ada. Fikir iman dan amal. Fikir bagus. Fikir iman dan amal. Tetapi kita nak fikir iman dan amal, ilmu beriman kena kemah. Ilmu beramal syariat zahir dan batin kena kemah, baru boleh fikir. Tapi kalau fikir ilmunya tidak ada, nak fikirnya kok mana? Nak fikir iman, nak fikir amalnya macam mana? Tapi sebut kata fikir iman dan amal memang besar tu. Fikir agama ni satu perkara yang besar. Tapi nak fikir itulah dia kena berlandaskan kepada ilmu. Barulah kita boleh fikir. Kita fikir berkaitan dengan perkara agama, berkaitan dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok kejadian Allah ni, kita fikirlah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi perintah tu, tafakkaru fil khalqi ayil makhluk. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Berfikirlah kamu pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Tapi janganlah lajak pula. Wala tafakkaru tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Jangan kamu fikir pula pada yang menjadikan. Jangan kamu fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Fikir kejadian Allah. Jangan fikir akan zat Allah Subhanahu wa taala. Ni dia fikir zat Allah pula dah. Allah duduk di mana? Tu siap belaka tu. Dia fikir pula berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan fikir tu hak berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita berfikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Terlintas di hati kita. Kita tidak berfikir. Terlintas di hati kita. Terlintas di hati benda adalah benda ittirar dia panggil. Yang terlintas di hati kita benda ittirar, bukan benda ikhtiari. Benda ikhtiari benda yang bangsa kita yang memilih. Ittirar ni benda yang tanpa pilihan kita. Lintasan-lintasan di hati itu bukan duduk di bawah kekuasaan kita. Maka berlakulah lintasan hati. Perkara yang ittirar, syarak tidak ambil salah. Syarak tidak ambil salah. Tetapi kita kena mati lalu dah. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafih. Tiap-tiap perkara yang terlintas di fikiran engkau, maka Allah menyalahi. Siap kata dah, mati situ. Terlintas di atas, Allah menyalahi. Terlintas Allah di hadapan,
Allah menyalahi. Terlintas Allah bersama dengan kita. Allah menyalahi. Habis setakat tu je. Nah, dilarang berfikir berkaitan dengan zat Allah. Timbul lintasan apa yang terlintas di hati kita, Allah menyalahi. Timbul Allah di atas ke, Allah dekat ke, Allah bersama ke, Allah hampir ke, Allah datang ke. Waja'a rabbuka, datang oleh Tuhan engkau ya Muhammad. Datang. Bukan datang gitu. Ada ni. Tapi kalau orang jenis hok langgar batasan, hidup fikir bukan fikir kejadian Allah, fikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Tu timbul Allah duduk atas arah, Allah turun ke langit yang pertama. Allah duduk atas arah, tu diam. Tu sifat makhluk, diam. Allah turun pada langit yang pertama, itu gerak. Tu sifat hawadih belaka tu. Dah duduk atas arah, bukan diam. Lepas tu yang zilu rabbuna tu, turun oleh Tuhan kami kepada langit yang pertama, turun atas ke bawah. Memanglah sebut kata turun, asal turun ni gerak daripada atas ke bawah, itu turun. Sebagaimana dalam ayat yatanazzalul malaikatu warruh tu. Kan itu ayat dia. Surah Al-Qadri tu lah. Yatanazzalul malaikatu warruh. Tu turun, kita turun atas ke bawah. Itu turun. Lepas tu turun oleh Tuhan kami. Turun atas ke bawah. Gerak pula. Ni mari mana ni? Mari daripada golongan yang langgar batasan hak Nabi larang. Wala tafakkaru fil khalqi, wala tafakkaru fil khaliq, fa innahu la tuhitu bihil fikrah. Kenapa tak tercapai, tidak meliputi oleh fikiran kita. Hak diperintahnya adalah tafakkaru fil khalqi, berfikirlah kamu pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak ceritanya besarnya berfikir pada agama Allah, pada kejadian Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kata berfikir setengah ibadah, dan sedikit makan satu ibadah. Besarnya sedikit makan. Mana? Hak sedikik makan berlapar ni memang dengan nafsu kita memang tak ni tak belaga sangatlah. Tak belaga sangat. Yalah, sementara hidup ni lah nak makan. Gitu. Dah mati tak boleh makan dah. Kan gitu kan? Ada ni. Mati tak boleh makan dah. Masih hidup ni lah nak makan. Kena pula masih hidup nak makan tu pula hak tuang tak apa sihat dah. Tuang tak apa sihat dah. Banyak penyakit dah tuangnya. Banyak benda hak tak boleh makan. Macam mana? Beri makan kau mudarat. Tak beri makan dia nak. Sementara hidup ni lah nak makan dia kata. Nak kata mana kita pula. Contoh-contohlah kita jaga orang tua orang uzur. Nak kata mana? Dia nak makan. Kita kalau beri makan dia nak tu, mudarat penyakit dia. Ada ni? Kita tak mau beri hak dia nak tu, mengamuk dianya. Lepas tu dia kata sementara hidup ni lah nak makan. Nak kata mana pula? Tapi kalau beri makan, kau cepatlah kita boleh bagi harta pusaka sebenarnya. Jadi nak sangat. Kau cepat kita boleh bagi harta pusaka. Jadi susah jadinya. Susah. Nak kira mana? Nak cerita ni makan ni. Walaupun dalam keadaan mudarat pun makan. Ni nafsu. Ni nafsu. Mulalah tak boleh makan tu bisa. Sikit-sikit bisa. Sikit-sikit bisa. Tak ada Tuhan ke? Yang beri mudarat bukan bisa tu Allah. Sedap pula. Taklah dia nak makan benda tu. Kata tak boleh makan tu bisa. Tak ada bisa. Bisa. Bahasa standard lah tu bisa lah. Bisa tu standard lah tu. Tak boleh makan bisa. Lepas tu nak makan ni kata ni payah ni. Ni lupa atas makanan ni. Mudarat dah tu nak makan.
Ni loba ni. Bisa Tuhan buat belaka kan. Manfaat pun mari dia Tuhan. Mudarat pun mari Tuhan. Siapa an-nafi'? Allah Ta'ala yang bagi manfaat. Siapa ad-dar yang bagi mudarat? Allah yang bagi mudarat. Bukan bisa tapi bagi mudarat. Nak kira mana pula. Tapi nak ceritanya, loba atas makan ni walaupun jelas-jelas mudarat atas dunia jelas tu. Hak mudarat akhirat tu tak nampak. Hak atas dunia nampak jelas mudarat. Tapi kenapa? Kena loba atas makanan. Tak dang tu. Ni kata payah ni. Nak sedikit makan, nak lapar ni payah. Sebab dia benda dalam. Benda dalam ni apabila tuan uji dengan sakit dengan apa, bila dalaman tak kuat, dia terucuk dalaman ni. Tak ada dah. Tak ada dah kata nak ni nak jaga apa semua bab makan, tak ada dah. Tak kira dah. Kalau kata tak boleh pun tak kira dah. Kira nak makan je. Ni faham tak? Mari mana tu? Mari dia loba tu. Loba daripada makanan. Nak kata orang ni, kadang-kadang sakit berat-berat. Kalau makan hok ada depan tu memang rebah lah. Kira makan juga. Ya. Dan ni sungguh. Nak cerita ni besarnya pekerjaan lapar sedikit makan. Sebab benda ni benda payah dengan nafsu kita. Hak kita ni hak makan tak ada apa-apa, sehat kita. Hak memang makan rebah. Makan. Ni cerita sungguh ni. Dia nyakit gauk. Jadi ada program tu pula. Dia ni benda daging ke kambing ke apa tak tahulah. Benda-benda tak boleh tu nah. Kena balik. Apa-apa balik lah. Dia kata kalau makan ni rebah lalu lah, dia kata. Dia kata kena balik lah. Tak apa lah. Bersalah kita dengan dia. Tengok dah balik dah ni. Tak jumpa dah. Bersalah kita dengan dia ni. Dah nak balik. Lepas tu kita pun pergi makan lah kitanya. Lepas tu pusing-pusing. Nampak ada lagi. Sembang orang lain pula. Kata ni kata nak balik. Orang lekat pula. Tengok pula. Bahan sepinggang dah. Pernah pula nak pinggang. Kata dah mana tadi kata nak balik. Kalau makan rebah lalu lah malam ni. Lepas tu mana? Itulah kata. Lepas tu banyak pula. Pela-pela dia kata. Pela-pela pula. Pela-pela. Kalau makan sikit sakit juga. Faham tak orang nyakit gauk? Tak? Tak. Tak gauk apa? Go out apa tu? Gauk tu. Dia kata makan sikit rebah juga. Lepas tu makan banyak dia kata senang. Tapi nak cerita loba atas makanan walaupun nyata mudarat. Tetap ada. Ni hok dalam ni hok dalam. Tu kata payah hok dalam ni. Ada ni. Payah hok dalam. Kira ni. Tu kadang-kadang salah makan semua. Salah makan macam mana? Memang nak makan. Memang nak makan. Ni loba. Lepas tu kata sukar. Lepas tu Nabi besar pekerjaan lapar Nabi besar. Ni siapa ke fikir hak besar tu pun separuh ibadah, setengah ibadah. Sedikit makan satu ibadah. Walaupun fikir itu satu perkara besar dalam agama. Satu perkara besar dalam agama, tapi sedikit makan tu besar lagi dalam agama. Sebab apa sedikit makan? Lapar ni lah mujahadah kita untuk ni buang sifat mazmumah, loba atas makanan. Dia bila dah latih mujahadah, akhirnya hilanglah loba atas makanan. Bila hilang loba atas makanan, tak payah nak kejarlah harta, tak payah nak kejarlah kemegahan. Memada dengan apa yang ada, qanaah, memada dengan apa yang ada. Sebab dia tu kata hidup apa kan? Dia ada dua tu. Makan untuk hidup, hidup untuk makan. Bukan gitu? Saya biasa dengar orang ceramah. Makan untuk hidup. Asbabnya kalau tak makan mati. Jadi makan untuk hidup kerana buat ibadat. Tapi ada orang hidup untuk makan. Tu dia makan tu. Selagi hidup nak makan, tak kira tu. Kita biasa mana tu.
Bukan kita ni makan untuk hidup. Jadi kalau makan untuk hidup, makan untuk kita boleh ibadah. Sedikit kalau makan, sebab sedikit makan boleh ibadah dah. Kalau bersangatan kenyang, tak boleh nak ibadat pula. Kalau makan tu untuk ibadah, makannya sedikit, cukup-cukup untuk buat ibadah. Tapi kalau makan nafsu bersangatan kenyang, ibadah pun tak boleh nak buat. Jadi sedikit makan tu satu ibadah. Ini cerita Nabi besar pekerjaan lapar sebagai mujahadah untuk menghilangkan sifat kecelaan, loba atas makanan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkura. Ju'an lapar, wa tafakkuran itu berfikir. Aku nak cerita kata lapar dan berfikir ni hak lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih lagi lapar daripada fikir. Tapi jangan salah faham ni. Kita mesti sentiasa fikir. Kita fikir, kita kita muhasabah atau besar dalam agama. Kita orang belajar ni kan. Kita belajar amal, kena fikirlah. Fikir pada ilmu, fikir pada amal. Tadilah fikir iman dan amal besar. Fikir iman dan amal besar. Bab iman, bab pegangan memang tetap dah. Kena pastikan berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita nak mantapkan iman, kena fikir pula iman kita ni. Bila Tuhan uji, timbul dak redha, timbul dak sabar, timbul dak syukur. Kena fikir pula situ. Dak timbul, orang dia fikirlah macam mana untuk mengkuatkan iman dengan memperbanyakkan amal. Fikir amal pula. Tapi nak fikir iman, landasannya ilmu. Panduan besarnya ilmu. Nak fikir amal, landasan panduan besarnya ilmu. Fikir moteng seorang tu bukan tu. Dia landasannya ilmu. Wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin naumin, artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih afdal? Yang lebih lama kamu lapar dan berfikir. Ni kata lebih berfikir ni. Hak lebihnya, hak paling lama lapar, hak paling lama berfikir. Itu hak lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, hak paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Tiga tu. Banyak makan, banyak minum, kemudian selaginya banyak tidur. Hak tiga ni hak comel belaka ni. Hak tiga ni memang hak comel sangat-sangat lah. Hak tiga ni lah yang akan bawa kepada keras hati. Yang bawa keras hati tiga perkara. Mana? Banyak makan, banyak tidur. Satu laginya hak jenis suka ni berhak, kita panggil apa tu? Panggil macam ular kenyang panggil. Itu. Itu tiga perkara tu yang boleh mematikan, mengkeraskan hati kita. Banyak makan, serta banyak minum, banyak tidur. Lepas tu banyak duduk. Dia panggil hubur rahah, dia panggil hubur rahah ni. Rahah ni panggil apa? Melingkar, apa panggil? Macam panggil ular kenyang ke apa panggil? Melingkar apa? Tu kan eh? Tu duk takut si malah tu. Okey berat laginya kita orang tua pula pesen gitu. Bukan perbanyakkan wak amal. Pas makan, lepas tu sesa makan tidur. Tak boleh tidur, duduk rehat gitu. Tamuh, nak duduk rehat tadi. Tamuh kerja buat. Tambuh dah, puluh-puluh tambuh dah. Lama-lama, tadilah kau cepat boleh terima pusaka. Kalau pesen tu.
Kalau pesen seumpama tu. Tapi tu panggil apa tu? Hak nafsu belaka. Hak nafsu suka belaka tu. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur, hak nafsu suka. Tapi hak itulah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Tuhan kasihnya, hak baik, hak panjang lapornya dan panjang tafakur berfikirnya panjang. Itulah hak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu adama wi'an syarran min batnihi hasbu bni adama luqaimatun yuqimna sulbahu. Nak cerita lagi hak berkaitan dengan Nabi membesarkan akan pekerjaan lapor. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famassabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.